Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya Safidah binti Muhammad. Tajuk saya pada hari ini adalah ciri-ciri produk yang selamat dan berkesan. Adakah produk-produk yang kita ambil selama kita, orang kata selama kita diperkenalkan dengan bermacam-macam ubat, makanan tambahan, suplemen, macam-macam jenis suplemen, vitamin, ubat-ubat doktor, adakah yang kita ambil tu selamat ataupun berkesan? Kita tengok next slide. Saya jumpa daripada satu keratan akhbar daripada majalah Cosmo tahun 7 Februari 2002. Dekat slide ni yang you all tengok yang hitam putih ni kan. So dia cakap dekat sini kalau kita nak cari herba mesti semula jadi dan selamat. Jadi apa ciri-ciri dia yang semula jadi dan selamat tu? Mesti kena ada dua faktor. Maksudnya ujian terhadap keselamatan. Macam Ustaz Syah cakap tadilah, ada ujian keselamatan kan. So dekat sini pun dia cakap untuk ujian keselamatan ni terbahagi pada dua. Maksudnya farmakologi praklinikal dan teknologi dan siasatan biokimia. Maksudnya yang farmakologi praklinikal ni, adakah herba yang kita ambil tu berkesan untuk penyakit-penyakit yang kita alami ataupun kita belum dapat apa-apa jenis penyakit lagi. Teknologi dan siasatan biokimia ni, adakah herba yang kita ambil tu betul-betul semula jadi, tak ada yang ditulis kat sini yang saya buat dengan tulisan merah ni, logam, racun serangga dan toksik bakteria. Kebanyakannya sekarang ni kita dengar produk-produk yang kena ban sebabnya ada bermacam-macam masalah kan. Jadi dua ni diorang tak masuk dekat diorang punya ujian. Dekat sini ditulis ada garis panduan Good Agriculture and Collection Practice GACP menggariskan seperti kaedah tanah dan air juga mestilah dengan persekitaran yang herba ni boleh tumbuh dengan bagus. Ini adalah kesan ubat dan herba yang tak selamat. Kita tengok apa yang jadi kat sini. Ini gambar yang saya jumpa dekat dalam surat khabar harian Metro. Dekat sini dia cerita pasal derita tangan gangren. Makcik ni dia masuk hospital tapi hospital maksudnya doktor tersilap masuk ubat dekat dia dengan lepas tu tangan dia ni dapat masalah gangren. So gangren ni maksudnya dah hitam macam ni, doktor nak potong. So yang ni sebelum ni dibalik rumah dulu untuk sama ada nak potong ataupun tidak. Yang ni, yang slide yang kedua ni azab tulang rapuh. Kakak ni pun dah meninggal, saya ambil dalam harian Metro juga. Ini dia makan makjun. Dia tulis kat sini wanita dakwa kesihatan terjejas selepas makan makjun secara konsisten. Macam kita lah makan linzi secara konsisten hari-hari selama beberapa tahun. Macam kakak ni ditulis kat sini, kalau tak silap saya, dia dah amalkan makan makjun ni yang dibuat sendiri selama 3 tahun. So dia amalkan tiap-tiap hari, dia punya kesan dia akhirnya dia dapat yang rapuh. Lagipun kakak ni pun dah tak ada lagi dah lah. Lepas tu so kita nak makan sesuatu herba ke, masih kita kena pastikan betul tak yang kita ambil tu selamat ataupun tidak. Sekarang kita tengok yang slide yang kedua. Menurut dekat surat khabar Cosmo ni, cara selamat untuk nak kita gunakan herba
mesti kena ada kriteria ni. Okey, amalan penghilang yang baik, maksudnya amalan penghilang yang baik ini ada komplit dengan macam-macam teknologi yang terkini, dia stabil. Tak naklah lepas dah guna tu mesin tu tukar lain pula, jadi tak stabil. Keadaan tanah pun tak stabil. Tanah, lepas tu kira bahan-bahan tak stabil. Okey, dos herba yang betul. Mesti kena dos yang betul. Okey, kena ada nasihat profesional, mesti ada kawalan kualiti, mesti ada ujian klinikal. Okey, ini yang dekat dalam dalam surat khabar daripada Harian Metro ni. Saya ambil daripada Harian Metro. Okey, Cosmo. Okey. Okey, ini yang pertama. Okey, yang pertama, dos herba yang betul. Okey, daripada sini dos herba yang betul. Ditulis apa yang dos herba yang betul. Kemudahan mendapatkan suplemen-suplemen kesihatan di kaunter farmaseutical tidak bermakna ia selamat diambil walaupun dalam dos yang rendah. Kadang-kadang kita pergi mana-mana kan, farmasi ke, hospital ke, klinik ke, dia cakap, alah kak, tak ada, alah puan, alah makcik, tak ada apa-apa, dos sikit sahaja. Jadi dekat sini ditulis, walaupun di kaunter farmaseutical tak bermakna yang kita ambil dos iaitu yang sikit selamat. Okey, dos setengah vitamin dan herba secara berlebihan adalah toksik dan boleh jadi mudarat. Maksudnya kalau kita ambil herba suplemen terlebih boleh menjadikan toksik dan boleh jadi mudarat pula pada kita. So sekarang ni kita ambil herba, kita ambil suplemen, kita nak sihat, tapi bukannya untuk jangka masa yang panjang, bukannya kita dapat sihat, kita dapat lagi teruk daripada yang sebelum kita dapat penyakit yang kronik sebab toksik ni terlampau banyak. Okey, ekstrak, maksudnya kena ekstrak herba terpiawai akan menampakkan hasil standard terhadap kualiti kompaun tunggal utama secara saintifik terbukti berkesan ke atas sistem tubuh badan manusia. Maksudnya dos herba yang betul ni mesti ada saintifik. Maksudnya kalau kita ambil macam ni, dos dia boleh rawat untuk apa? Selamat tak untuk jangka masa yang panjang? Mesti ada ujian klinikal yang sah. Okey? Okay, kita tengok pula slide yang kedua, yang seterusnya. Amalan penghilang yang baik. Okey, apa dia amalan penghilang yang baik ni? JMP. Herba-herba yang berada dalam grade pharmaceutical perlu hasilkan menerusi peralatan moden. Ni silap pula tulis ni. Dan menggunakan teknologi pharmaceutical. Okey, sekarang kita tengok yang produk-produk yang ada dekat pasaran sekarang ni kan. Kita tengok kilang dia macam mana. Kebanyakannya kilang yang bukannya standard, betul-betul kilang yang ada benda-benda ni semua. Okey, tak ada pun garis panduan. Okey, nak dapatkan garis panduan ni mesti kena ada apa? Penghilang, pengekstrakan, pemanasan, pengeringan dan penghasilan serbuk. Maksudnya yang sampai hasil serbuk ni kita nak kena dapat penghilang yang betul-betul baik, konsisten. Maksudnya tak adalah tengah-tengah buat pekerja berhenti, tukar orang lain pula. Lepas tu mesin pula rosak. Okey, maksudnya tak ada standard yang betul-betul. Okey, jadi amalan penghilang yang baik ni, GMP ni kita kena jaga. Okey, kita tengok kilang tu macam mana. Okey, penghilang perlu ada sijil untuk GMP yang dikeluarkan oleh agensi-agensi kerajaan. Okey, mesti ada, wajib. Kalau tak ada, maksudnya kilang tu kilang cacah marbah lah. Okey, kita tengok next slide. Okey, ujian klinikal. Okey, kebanyakannya selama saya berjumpa dengan Chong Ho ni, belum ada lagi yang betul ada ujian klinikal yang sah. Maksudnya apa yang ditulis dekat keratan ni, kita kena ikut dan sah apa yang Chong Ho warkan. Okey, ujian klinikal ni penting. Kebanyakannya so far lah yang selama saya dengan Chong Ho ni, belum ada yang kata ujian klinikal ni, rasanya belum ada lagi. Okey, apa ujian klinikal ni? Okey, kebanyakan ramuan herba telah digunakan sejak turun-temurun. Ujian klinikal masih perlu dilakukan untuk mengesahkan tahap
keberkesanan dan keselamatan. Maksudnya nak ada ujian klinikal ni mesti kena ada sentiasa buat. Okey, dia punya mesti ada tahap keberkesanan, dia mesti selamat. Okey, kalau tak kebanyakannya yang ada di pasaran yang kat sini fail, ujian klinikal ni. Ujian klinikal ni fail. Okey, ujian klinikal ni dapat menentukan jadual pengambilan dos yang betul, tempoh masa rawatan dan tahap keselamatan jangka panjang. Macam yang Ustaz Syah cakap tadilah, ada ujian klinikal, dos yang betul dengan tempoh masa rawatan dan tahap keselamatan untuk jangka panjang. Okey, kebanyakannya dalam pasaran belum ada lagi ujian klinikal ni. Okey. Okey, kestabilan. Okey, kestabilan, pengeluar perlu menjalankan ujian-ujian kestabilan ke atas herba dan jangka hayatnya. Okey, kalau macam kita, jangka hayat dia kebanyakannya semua 2 tahun. Selepas 2 tahun expired. Okey, ujian-ujian kestabilan ni ujian macam kuantiti bahan-bahan raw material tu mesti cukup. Okey, mesti stabil. Tanah dia, air hujan dia, dia punya bentuk muka bumi lah. Nak ni mesti kena stabil, mesti kena ada jangka hayat dia. Okey, label produk juga perlu menyatakan tarikh luput. Kebanyakannya tulis tarikh luput. Ada juga yang kadang-kadang yang tak ada tulis tarikh luput, tapi orang masih nak menggunakan juga kan. Okey, label produk juga perlu menyatakan tarikh luput dan pengguna dinasihatkan agar tidak mengambil produk herba yang tarikh luput. Okey, ini daripada Cosmo . Okey, next. Okey, kawalan kualiti. Mesti ada kawalan kualiti. Apa dia kawalan kualiti ni? Kualiti ni adalah kualiti herba. Dia akan merosot. So macam linzi selepas 2 tahun dia ada dia punya dia punya tempoh dia. Maksudnya beberapa tahun. Okey, kebanyakannya semuanya untuk nak jual lebih. Maksudnya dia orang tak kisah pun kualiti ni. Okey, mesti kena ada tempat pengeluaran, pembungkusan, penyimpanan dan sebagainya. Maksudnya kawalan ni mesti kena jaga betul, tak nak ada tikus, tak nak ada ular ke yang lalu, tak nak ada bahan kimia ke. So kena jaga betul-betul ni supaya jangan bagi rosak. Okey. Okey, bagi menilai kualiti produk, aspek pengawalan dan ujian penilaian kualiti perlu dijalankan dalam setiap proses termasuk ni yang warna merah ni. Peringkat pemprosesan bahan mentah, bahan kurang aktif, bahan bungkus dan kajian berterusan termasuk produk akhir. Maksudnya sampai daripada bahan yang daripada sekecil-kecil sampai packaging sampai kita dapat kat kita. Okey, cuba tengok kotak-kotak Xionghu macam mana rupa dia. Kualiti tinggi kan. Inilah kat sini kawalan kualiti ni mesti kena jaga. Okey. Okey, mesti kena ada nasihat profesional. Okey, nasihat profesional ni macam kita ada Profesor Dr. Chen Deng Hai yang menjaga tentang kualiti linzi ni. Okey, kita mesti ada. Okey. Okey, kalau kat sini dia cakap kalau kat sini dia kata nak mendapatkan khidmat nasihat profesional sebelum mengambil sesuatu produk herba lebih lagi sewaktu tempoh kehamilan. Kalau macam kita rujuk pada upline kita lah sebab upline kita adalah lebih profesional. Maksudnya dia dah serba tahu pasal produk yang dijual. Okay, kalau macam produk lain kena tanya doktor lah sama ada doktor bagi ke tak bagi ke. Tapi so far kalau pasal herba memang doktor tak bagilah kan. Okay, adalah sebab dia tak bagi. Okay. Bukanlah satu keputusan yang bijak jika menggunakan herba tanpa nasihat pakar yang profesional. Okay. Kalau macam kita rujuk pada Kak Xionghu lah untuk kita nak tanyalah apa-apa masalah tentang linzi ke apa ke kan. Okay. Penawar herba ada kalanya akan bertindak balas terhadap ubat-ubatan lain. Ini yang kita ambil produk Xionghu, bila dapat minum kopi akan ada rasa tak selesa lah, pening kepala lah, pergi jumpa doktor. Okey, kita pergi dapat nasihat profesional ni kan.
Okay, kenapa kita punya kepala pening lah, apa semua, sebab ada kalanya dia ada bertindak balas terhadap ubatan lain. Mungkin orang yang minum ni ada minum dengan ubat-ubat, apa-apalah macam-macam jenis ubat. Okay. Yang penting maklumkan kepada doktor. Kalau macam selalunya kalau maklumkan dekat doktor, selalunya doktor akan ban lah. Tak boleh lah semuanya. Kan? Okay, jadi kita kena tempat rujukan kita tu untuk nak minta nasihat tu kena tempat yang betul. Okey. Okey, sekarang kita tengok apa kaitannya dengan Chuang Ho. Kaitan dengan Chuang Ho dan juga apa kaitan dengan surat khabar yang keratan surat khabar yang saya letak dekat sini. Okey, kat sini apa kaitan dengan Chuang Ho? Okey, kita tengok. Kat Chuang Ho ada apa? Kat Chuang Ho dia ada amalan penghilang yang baik, dia ada kilang yang bagus, dia ada kestabilan. Maksudnya kestabilan ni macam-macam lah, kestabilan daripada segi keluaran produk ke bahan mentah ke, macam-macam lah. Okay, sebelum kita nak keluarkan produk. Okay, dos herba yang betul. Okey, nasihat profesional, okey, kawalan kualiti, ujian klinikal. Okey, dalam Chuang Ho, apa yang anda tengok dekat sini sama dengan yang ada dekat dalam Cosmo ni. Okey, ini produk yang sepatutnya yang kita kena ambil dan ambil tahu. Okey, ambil tahu. Kebanyakannya tak ada nasihat profesional, kawalan kualiti tak boleh jaga, tak ada ujian klinikal. Kebanyakannya yang ni tiga ni tak ada. Dos herba yang betul pun kadang-kadang tak ada juga. Okey. Okey, untuk nak dapatkan bahan yang produk yang kita ambil tu selamat ke tak selamat ke, okay, kita kena tengok daripada segi kilang dia stabil ke tak, dos dia macam mana, dos dia boleh ke untuk budak kecil, untuk ibu mengandung boleh ke tak. Okay, nasihat profesional, ada ke tak ada nasihat profesional, kawalan kualiti, ujian klinikal. Okay, next slide. Okay, ini adalah pakar yang maksudnya yang ni adalah daripada Lindsay Chuang Ho punya lah. Maksudnya kita cerita pasal Lindsay. Kenapa dia sama dengan yang yang Cosmo tadi. Okay, kita ada bakar. Okay, bakar kita penggunaan dia bioteknologi terkini untuk menghasilkan bakar Lindsay yang istimewa. Maksudnya dia ada kawalan kualiti, dia stabil. So masa tahun 2017, masa kita orang pergi kat Taiwan ni, masa tu dia orang tengah buat untuk kidney. Untuk kidney, sekarang dah boleh jual kan dekat pasaran. Tahun 2017 tu dia orang buat kajian. So bakar ni yang nak kontrol buat benda-benda ni semua ni, semuanya staff dia tak ramai pun. Okay, kalau ikutkan Dr. Chen tu masa ni yang dia cakap ni untuk kontrol bahan-bahan yang bekerja dekat dalam ni hanya 16 orang je. Itu pun orang yang dah lama-lama masa ladang ni baru-baru buka. So sekarang bayangkan sekarang dah tahun 2021, berapa lama dah diorang ni kerja. Maksudnya diorang dah tahu dah semua ni, bahan ni macam mana, rosak ke, tak rosak ke. Maksudnya semua dah di hujung jari. Pejam mata dia pun dah boleh buat. Dah boleh tahu dah produk ni, bakar ni boleh pakai ke tak boleh pakai ke, stabil ke tak macam mana ke. Maksudnya terjaga. Maksudnya orang yang betul-betul mahir yang bekerja dekat dalam ni. Okay. So sekarang kita tengok ni, pembiakan ni. Ni maksudnya semua ni, amalan ni dia dah computerized. Maksudnya diorang tak payah lagi lah nak tarik gerbang-gerbang ni semua buat secara manual. Semua dah di computerized kan. Ini kita punya taman bioteknologi Chuang Ho dekat Tainan lah. Okay. Ini pusat pembiakan dia. Maksudnya kontrol ni semua ni terjaga, stabil. Kilang dia tengok macam mana, ladang dia macam mana. Stabil. Okay. Lepas tu ni penghasilan. Ini dia punya kilang dia. Okay. Penghasilan dia inti Lindsay extract dengan teknologi moden dan teknik penghasilan yang tercanggih. Maksudnya sekarang ni tahun 2021 lagi canggih lah. Maksudnya daripada tahun yang 2017 yang kita pergi tu, maksudnya sekarang ni lagi canggih. Okay. Kawalan kualiti.
Kita ada yang kawal quality Lindsay ni yang bekerja 100%, 100%, yang yang jaga kestabilan. So masa kita orang pergi sana, pergi Taiwan tu, kita boleh tengok ni dekat tepi tingkap ni, boleh tengok dia orang buat kerja. Okay, sini pun semua staff-staff yang lama juga, bukannya staff baru. Okay, dapat apa? Yongken Industrial Corporation. Okay, ada kawalan kualiti dengan nasihat profesional. Okay, apa lagi yang kita nak? Okay, kita ada sijil-sijil pengiktirafan. Okay, sijil-sijil pengiktirafan ni daripada pihak ketiga lah. Okay, ni JMP, Good Material Factory. Lepas tu kita ada Yongken Industrial, kita ada daripada HEATS, ni daripada Singapura, Jepun, Health Food Association dengan TQF. Dulu Saksha ada ceritakan pasal TQF ni. Okay, ini sijil-sijil pengiktirafan yang diberi oleh pihak luar. Okay. Okay, sekarang kita tengok ni pula. Okay. Okay, Lindsay, apa kaitan kita punya ni? Kita ada ujian klinikal. Okay, ujian klinikal kita ni, ini buku dia yang Ustaz Syah cerita tadi tu. Okay, siapa yang tak pernah tengok kan? Ini buku dia, buku Ganoderma ni. Okay, ada dua bahasa, bahasa Inggeris, ada tiga bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggeris dengan bahasa Mandarin. Okay, yang tulis-tulis kat chat ni semua kat sini ni kita tak boleh ubah. Kalau kita ubah, kita inilah salah lah. Sebab ini kajian yang dibuat oleh Chuang Ho. Kita tak boleh pandai-pandai nak ubah-ubah benda ni. Okey, kenapa dia ada ujian klinikal? Supaya, ujian klinikal ni dibuat dekat atas apa? Dia buat ujian klinikal ni ke atas tikus putih. Okay, kenapa dia tak cari benda lain? Lembu ke, kambing ke, kan? Kenapa dia tak ni? Sebab tikus putih ni dia punya sel makrobiologi dia sama dengan manusia. Jadi kita memang dah betul-betul saintifik betul. Apa lagi yang kita nak? Kita dah ada betul dah ujian klinikal ni dah sah dah. Jadi kita nak risau apa lagi? Okey, kita tengok dekat sini. Okey, ini pengesahan. Ini pengesahan untuk immune system. Kita dapat akreditasi ni. Okey, pengesahan keberkesanan Ganoderma Yongken oleh Kementerian Kesihatan Taiwan. Kita dapat akreditasi untuk immune system dengan darah. Okey, untuk sihatkan liver. Okey. Okey, balik pula. Sekejap Okey, nak dapatkan pengiktirafan ni, kalau ikut daripada yang saya baca dekat dalam magazine tahun 2002, November 2002, okay, nak dapatkan pengesahan keberkesanan ni, 3 negara je yang ada pengiktirafan dia. 3 negara tu yang ada akta kesihatan. Okay, pertama Taiwan, China dan Jepun yang ada pengesahan akta kesihatan. Negara lain tak ada akta kesihatan. Jadi kita nak pilih yang mana sekarang ni? Okay, kita nak pilih lagi yang produk-produk yang ada dekat pasaran lagi ke, ataupun yang dah ada pengesahan yang betul. Okay, yang ni pengesahan ni tak boleh diubah. Okay, ini yang dibuat dekat atas ujian klinikal tadi. Dekat atas tikus dia dapat untuk immune system, untuk dengan sihatkan liver, salur darah. Okay. Okay. Okay, macam Ustaz Syah cakap tadi, hati kita adalah satu organ yang senyap. Okey, rosak seketul hati ni rosaklah semua, kan? Okey, kita tengok apa fungsi hati kita. Ni organ terbesar, kita tak pernah ambil tahu pun organ ni. Okey, bila dah sakit barulah terhege-hege nak ambil tahu kenapa ni, kan? Okey, ini yang utama ni kita tak jaga. Ambillah macam-macam jenis, macam-macam produk A, B, C, D, E, A, M, itulah semua macam-macam, kan? Lepas tu reda, kenapa pula aku ni sakit? Okay, sebenarnya ini dah sakit dulu dah. Okay, hati kita ni buat apa? Ya, memberi kesan kepada hampir sistem fisiologi badan manusia. Okay, apa lagi hati kita ni buat? Dia mengendalikan lebih 500 fungsi kimia badan. 500 fungsi kimia yang kita dah telan berkurun-kurun ni dah berapa banyak dah. Mungkin dah lebih pada 500 ni. Okay, macam mana hati kita tak rosak? Sebab kita tak pernah ambil tahu pun benda-benda ni semua.
Okey, menapis lebih 1 liter darah setiap minit. Menapis. Lepas tu bila dah kebas-kebas, kenapa tangan aku dikebas, kenapa ini sebenarnya salah satu hati kita ni pun dah minta perhatian dah sebenarnya. Okey. Jarang diberi perhatian tetapi badan tidak boleh berfungsi tanpanya. Okey. Okey, memainkan peranan utama di dalam badan. So kita tak pernah ambil tahu kan benda-benda semua. Pelindung utama tubuh badan. Jika ia rosak, kesannya boleh menyebabkan kematian. Okey, nak tunggu dia rosak dia lambat. Kan, bukannya hari ni kita makan produk besok nak mati. Tak, bertahun-tahun. Dah tak larat dah, macam Ustaz Syaf tunjuk tadi tu yang dah bermacam-macam rupa kan. Barulah sampai cirrhosis lah, kanser lah, barulah menyesal nak taubat kan. Okey. Okey, organ-organ terpenting tetapi tidak mendapat perlindungan yang sewajarnya. Okey, kesian hati kita ni. Okey, ambillah tahu dia. Okey. Sehat hati ni, sihatlah semua organ. InsyaAllah. Itu daripada ujian klinikal. Okey. Produk Chongho ni ada dalam golongan apa? Pernah ambil tahu tak ni benda-benda ni semua? Ada tulis dekat kotak. Ubat terkawal, ubat tradisional. Kalau yang sasaran punya tu sekarang dia tulis sini ubat tradisional. Ubat bukan ubat racun. Okey, over the counter, ubat suplemen kesihatan, kosmetik. Semua ni kita tak pernah ambil tahu pun. Okey, tak pernah ambil tahu. Kita tahu belasah je. Tengok harga murah, okey makan je. Okey, ini produk Chongho. Okey. Tak payah fikir lagi nak makan apa. Ini sahaja sudah selamat. Sebabnya kita kena ambil tahu apa dia makanan tambahan. Okey. Apa dia linzi ni, kena ambil tahu ubat ni apa benda. Okey, makanan tambahan ni apa? Linzi makanan kesihatan. Okey, ubatlah medicine kan. Okey, makanan tambahan ni kita tahu ke dalam badan kita kurang apa? Okay. Yang saya tengok ada dalam satu magazine, dia tulis siapa yang banyak amalkan makan makanan tambahan ni, dia tak ada satu pun yang boleh efek untuk kanser. Maksudnya tak ada dapat apa pun, dapatnya toksik je. Okay. Apa linzi ni? Linzi adalah dalam kategori makanan kesihatan. Jadi nak makan berapa banyak pun tak ada masalah. Makanlah. Masalahnya duit je tak cukup. Okay, sekarang ni ada yang sasaran. Ini yang gambar lama punya. Yang ada yang sasaran ubat. Ubat sebelum macam yang sekarang ni kan. Sakit sikit, demam sikit je, tak sampai 20 minit sakit, sibuk pergi hospital, check. Tiba-tiba kena COVID. Kan? Menyesal tak sudah kan. Lepas tu berbondong-bondong, semua pergi ramai-ramai kan. Sebab apa? Nak pergi ambil ubat ni sebenarnya demam je pun. Okay, cuba masa kita demam tu makan linzi ni banyak-banyak, tak ada masalah kan? Sebab saya dah terangkan tadi ada banyak kriteria tadi kan. Herbal Islam ada semua dah cukup. Jadi kenapa kita masih lagi tak percaya lagi? Okey. Tengok. Kajian. Okay. Yang dapat makanan kesihatan ni adalah ke atas kajian kitas Yungkan Linzi. Okey, 60 hingga 70 kilo berat badan manusia, 8 botol satu hari. Ada tak duit nak makan 8 botol satu hari ni? Selama 3 tahun. Dan berkesan. Ini yang cakap tadi dos herba yang betul tadi ni. Ini dia. Ini yang keluar dekat dalam buku hijau tu. Okey, 60 hingga 70 kilo berat badan manusia. Okey, sekarang berat kita berapa? Maksudnya cukup ke 8 botol ni? Tak cukup kan? Ada yang 80, ada yang 90. Tengoklah. Nak kena makan berapa tahun tu? Bertahun-tahun nak kena makan. Okey, ini dos herba yang betul. Inilah 60 hingga 70 kilo berat badan manusia. 8 botol satu hari selama 3 tahun. Okey, untuk Yungkan Linzi. Okey. Okey, 5 faktor utama. Okey, 5 faktor utama untuk hidup secara sihat. Okey, kita tengok. Yang pertama, tidur mesti cukup. Yang kedua, dapat khasiat yang seimbang. So kita dapat tak khasiat yang seimbang ni daripada sini ni? Kan, makan linzi tapi tidur tak tentu arah.
pukul 11, 12 tak tidur lagi. Kan? Kata nak jaga kesihatan. Makan Lindsay, mama lepas tu komplain. Tak baguslah, apalah. Sebabnya cara kita tak betul. Okay, pertama tidur. Yang penting, tidur mesti cukup. Maksudnya 7 jam mesti cukup. Okay, dapat khasiat yang seimbang. Okay, kita dah ada ni yang seimbang ni. Kita dah ada fiber, kita ada vitamin, kita dah ada protein. Ni semua dah ada dah. Lactoberry, semua dah lengkap dah. Semua ada, kita boleh ke nak makan ni ataupun tak boleh. Tak boleh tu sebab duit tak ada je. Itu je. Okay, senaman. Okay, makan Lindsay banyak-banyak tapi tak senaman. Macam mana? Okay, lepas tu sentiasa riang. Tak happy. Macam mana boleh tak happy tu? Orang tu salah lah, ini tak betul lah, itulah. Kata makan Lindsay. Kan? Sebab toksit banyak sangat, tak cukup ni kan. 60 hingga 70 kilo berat badan manusia ni tak cukup. Mungkin separuh daripada ni. Okay, lepas tu cukup makanan kesihatan yang selamat dan berkesan. Adakah kita ambil makanan kesihatan ni cukup ataupun tak cukup? Itu sahaja. Okay. Sekarang kita tengok kategori yang kat sini kita punya Lindsay kita makanan kesihatan. Okay. Okay, usahakanlah untuk makan 60 hingga 70 kilo berat badan manusia ni 8 botol satu hari. Okay, kiralah duit dia 8 botol satu hari tu berapa. Okay, sekarang kita tengok yang lain pula. Okay. Selamat ni, perut kita ni selamatlah semua sistem organ ni. Semua dah termaktub, dah ada ujian klinikal yang sah, kita tak perlu lagi fikir yang ni boleh ke untuk ni, sistem asma ni boleh ke, untuk migraine boleh ke, sistem peredaran boleh ke. Okay, dah cerita tadi kan? Okay, boleh. Selamat untuk semua sistem organ ni, insya-Allah. Ini fakta ujian klinikal tu ada tadi. Okay. Sekarang kita tengok 5 kelebihan Lindsay Chua Ho. Apa dia 5 kelebihan Lindsay Chua Ho? Selamat dimakan. Maksudnya nak makanlah sebotol ke, 3 botol ke, tak ada masalah. Selamat. Okey, nak bagi baby ke, ibu mengandung ke, selamat. Okey, berkesan. Berkesan maksudnya contoh macam contohnya macam tadi saya demam. Okey, demam. Masa mula-mula tu, masa pagi tadi tu rasa macam kenapa ni tekak, rasa macam ada sesuatu, sakit sangat. Jadi pergi ambil Lindsay, ambil lactoberry, buat kopi, campur teh. Okay, petang beransur-ansur, alhamdulillah. Maksudnya ubat tu berkesan lah. Kalau kita makan ubat mungkin tak berkesan lagi kot. Sebab apa? Sebab kita dah kencing, lepas kita dah ambil Lindsay, kita dah ambil pollen, kita dah ambil lactoberry, kita dah ambil segala bagai apa semua, kan kencing, kentut. Benda-benda macam itulah yang kita perlu dapat. Kalau kita makan ubat, kita tak dapat benda-benda tu. Sebab tu ubat tu bertambah. Okey, penyelarasan dua hala. Maksudnya untuk betul lah. dua hala ni darah kan? Perasaan dua hala. Lepas tu fungsi pencegahan. So sekarang ni musim COVID, kita nak cegah. So kita ada ni fungsi pencegahan ni dengan ada pelbagai fungsi lain. Okey. Okey, ini adalah produk kita yang selamat. Maksudnya selamat, makanlah berapa banyak pun nak makan. Jangan tanya, kopi ni boleh ke untuk ni, Lindsay ni boleh ke untuk ni. Makan saja. Yang penting duit ada tak nak makan. Itu je jawapan dia. Kan? Selamat, makanlah berapa banyak pun tak ada masalah. Nak makan lactoberry ni, sekotak sehari, makanlah, tak ada jadi apa pun. Yang penting kalau badan ada masalah, mungkin terberak-berak ke, macam itulah. Kan? Tapi taklah teruk sangat, boleh kontrol, badan kita boleh baca. Okay. Nak makan ni protein ke, nak makan berapa banyak pun tak ada efek untuk buah pinggang. Sebab kita dah ada pengiktirafan yang betul, yang selamat. Kita dah tengok kilang dia. Kita dah tengok ada profesional dia. Semua dah ada. Kenapa kita nak fikir lagi benda-benda yang lain? Kenapa kita nak fikir lagi benda-benda yang lain? Yang mengarut-ngarut, yang tak tentu, yang tak ada ujian klinikal, yang kilang dia entah ada ke tak ada, tak wujud ke kat Malaysia ni kan. Kalau macam Chua Ho, dia punya kilang wujud. Kita dah tengok dah ladang dia macam mana, rupa dia, nak pergi tu macam mana. Bukannya tempat yang ada pencemaran udara ke apa ke, jauh daripada pendalaman. Kalau kita nak pergi dekat ladang tu, kita kena jalan kaki kalau kita naik bas nak masuk kat ladang tu.
berjalan kaki. Maksudnya tak ada pencemaran dengan apa tu? Dengan dengan asap ke apa ke, tak ada. Maksudnya memang betul-betul terjaga. Makanlah berapa banyak nak makan. Nak makan yang mana? Nak makan yang jaha ni ke? Nak makan yungkian ke? Nak makan ni? Kira duit masing-masing. Cukup ke tak duit? Tak cukup minum kopi. Tak cukup minum teh. Tak cukup lagi tablet. Kan? Jangan tanya yang ni untuk apa? Yang ni untuk apa? Makan saja. Tanya duit ada ke tak ada duit. Itu saja. Okey? Okey, sekarang cukup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada BM Syafidah Muhammad. Okey, baiklah. Kita terus kepada testimoni. Okey, kita terus kepada testimoni